7 minit dah kita tunggu ni. Dah cikgu rasa nak masuk. Okey, kita terus kelas kita. Okey, untuk hari ni kita akan sambung pada tajuk masih lagi wang Masih lagi wang. Tapi hari ni kita nak tengok macam mana cara kita nak selesaikan masalah. Yang ini pernah kita jawab juga ni dalam tajuk apa ya? Pecahan tak silap cikgu. Pecahan kan? Betul tak? Ingat lagi tak? Kalau ingat alhamdulillah, kalau tak ingat kita imbas semula. Okey, untuk jawab soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, sahih-sahihlah awak kena pandai pandai apa? Menyanyi. Apa syarat dia kalau nak jawab soalan penyelesaian masalah? Kena pandai apa? Apa? Oh, mengira memang ya. Kena baca dulu. Dia mesti kita kena baca. Pertama kita kena baca soalan tu. Yang kedua kita kena faham. Bila kita baca saja tapi kita tak faham, kita tak boleh nak jawab soalan tu. Okay, jadi hari ni kita nak tengok penyelesaian masalah. Maksudnya soalan tu dia bagi dalam bentuk cerita. Ayat yang awak perlu baca. Jadi macam mana nak buat? Kita perlu baca dan faham dulu. Maklumat yang diberi baru kita boleh tahu operasi apa kita nak guna, nombor apa kita nak guna. Dia tak boleh pakai suka hati yang ambil oto ambil ni ambil kira. Tak boleh. Kalau biasanya soalan matematik sebelum ni, sebelum penyelesaian masalah, dia terus bagi ayat matematik. Contohnya 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. 3. Siapa dia subit 2? Okey, 2 tambah 5. Very good. Okey, cikgu tukar lagi. 7 tolak 5. 2. Okey, darab sikit. 3 darab 5. Okey, very good. Okey, darab sikit lagi. 4 darab 3. Okey, kalau cikgu tanya bahagi, boleh congak tak? Senyap lah kau. Kalau bahagi, okey, contohnya cikgu bagi soalan mudah. 4 bahagi 2. Okey, kalau melibatkan operasi tambah, dia akan ada perkataan kira hasil tambah. Dia kira hasil tambah. Contohnya cikgu bagi dalam bentuk ayat daripada mulut cikgu sendiri. Okey, cikgu ada 2 biji gula-gula. Kemudian siapa yang dalam cerita cikgu ada? Siapa? Imat. Imat tak ada, hilang. Imat beri lagi cikgu 5 biji gula-gula. Kira jumlah. Okey, kira jumlah bilangan gula-gula yang cikgu ada. 7. Jadi iaitu penyelesaian masalah. Dia bagi dalam bentuk cerita. Kita kena tahu apa yang kita nak guna operasi dan nombor mana yang kita nak guna. Okay, kalau dalam operasi tambah dia akan tanya kira hasil tambah. Dia boleh juga tanya apa lagi? Kira jumlah. Macam cikgu guna tadi ayat cikgu. Kira jumlah bilangan gula-gula yang cikgu ada. Betul? Okay, kemudian ada juga dia boleh guna perkataan terima atau dapat. Okay, kita tengok sedikit. Kalau dalam topik wang, kalau wang nilai untuk operasi tambah ni, awak kena ingat. Wang boleh tambah dengan nilai unit wang je. Contohnya RM3 tambah dengan RM6, kita akan dapat RM berapa? RM berapa? RM9. Okey, kalau dalam unit wang, kalau dia bagi cerita, contohnya cikgu ada RM5. Kemudian cikgu bagi kepada 5 orang. Okey, cikgu bagi pada 5 orang. Kira duit tu. Bila melibatkan 2 benda yang berbeza, contohnya duit dengan orang, dia tak boleh tambah dah. Betul. Macam mana awak dapat? Ada RM5 cikgu bagi
kepada 5 orang. Seorang dapat berapa ringgit? RM1 sebab kita bahagi. Daripada 5, cikgu beri ke 5 orang ke? Seorang dapat siap. Setiap orang akan dapat RM RM1. Habis RM5 cikgu. Okey, boleh? Okey. Kita tengok pada operasi tolak. Okey, kalau tolak biasa perkataan yang dia akan guna dalam tahun 3 lah. Kalau nanti masuk tahun yang lebih tu lagi detail, lagi terperinci. Okay, perkataan yang kita akan guna biasanya baki. Kira baki. Ataupun kira berapa lagi duit yang tinggal. Kalau yang itu awak jumpa dalam soalan nanti, kita akan guna operasi apa? Operasi apa ni? Operasi menari ke operasi apa ni? Senyap. Operasi apa? Operasi tolak. Mana operasi bahagi? Baki. Dia boleh dua. Sama ada operasi bahagi ataupun tolak. Tapi kita kena tengok kepada cerita. Muaz Irsyad. Muaz, bapa tak nampak ke? Muaz? Tergendala kejap cikgu. Lain cikgu slow ni. Okey. Macam hari ni kita nak tengok penyelesaian masalah. Kita refresh balik tadi. Kalau tadi cikgu kata kalau operasi tambah, biasa frasa ataupun perkataan yang dia akan guna, dia akan tanya hasil tambah. Dia boleh tanya kira hasil tambah ataupun boleh juga dia tanya kira jumlah. Biasanya kalau kita jumpa perkataan jumlah, automatik dalam kepala kita adalah operasi tambah. Tapi dia boleh jadi operasi tambah dan juga darab. Tapi kita kena tengok berdasarkan cerita nanti. Yang kita akan tengok contoh nanti. Okay. Kalau operasi tolak, macam tadi, kita berhenti tadi dengan perkataan baki. Awak kata pada cikgu, biasanya kalau baki ni untuk operasi operasi apa? Bahagi. Awak kata tak ni cikgu? Bahagi. Betul ke? Macam cikgu kata tadi, kira jumlah ni boleh jadi juga untuk operasi tambah, boleh jadi juga untuk operasi darab. Tapi dia kena tengok berdasarkan cerita. Cerita ayat tu. Dan juga sama juga kalau perkataan awak jumpa, awak baca dalam cerita nanti, soalan, dia ada perkataan baki. Dia boleh jadi operasi tolak ataupun operasi bahagi. Ada juga dia guna perkataan frasa iaitu yang tinggal. Kira yang tinggal yang masih ada. Contohnya ada 5 ekor kucing. 5 ekor kucing, kemudian mati 2 ekor. Berapa ekor lagi yang tinggal? 3 ekor. Very good. Kita guna operasi tolak dengan macam mana? 5 tolak dengan yang mati lagi. Berapa ekor? 2. 2. Jadi lagi yang hidup lagi tinggal 3. Okey, dia boleh tanya dalam cerita tu kira beza. Beza. Contohnya Imat ada RM10. Muaz ada RM2. Kira beza wang mereka berdua. Berapa beza wang dia? Muaz dengan Imat. 10 ada RM10. Muaz ada RM2. Berapa beza duit dua tu? RM2. RM2 macam mana? RM8. RM8 lah. 10 tolak dengan 2. Jadi beza duit mereka dua orang tu RM8. Itu. RM4 mana pula? Beza bukan setiap duit. Okey, kita terus. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. Jadi kita tengok contoh sama-sama. Skrin cikgu tak gerak dah. Okay, kita tengok untuk operasi darab. Macam tadi cikgu kata, jumlah. Ni tubik pula di kawasan operasi darab dengan perkataan
jumlah. Tapi biasanya kalau untuk operasi darat dia akan guna satu frasa iaitu kira jumlah semua. Bila dia suruh kira jumlah semua, kita akan guna operasi darat. Terutama bila dia dua benda yang berbeza. Contoh dekat sini dia tunjuk. Ini unit untuk wang. Ada RM2. Yang satu lagi bilangan 5 orang. Dia suruh kira jumlah semua duit yang ada pada 5 orang tu. Jadi RM2 kita akan darat dengan dengan 5. 2 darat 5? 10. RM10. Dia juga untuk operasi darat ni dia boleh tanya kira hasil darat. Yang ini tak apalah sebab dia sebut terus-terus kawak kira hasil darat. Jangan lagi kira bahagi sebab dia sudah sebut operasi darat. Ataupun dia boleh juga sebut kali. Kalau perkataan kali maksudnya itu operasi Darat. Operasi darat juga. Okay, kita tengok macam mana pula operasi bahagi. Okay, untuk operasi bahagi, dia boleh juga tanya secara terus kepada awak. Dia ayat lalu operasi apa? Kira hasil bahagi. Jadi automatik kita tahu operasi yang kita akan guna adalah operasi operasi apa? Tambah. Mana ni? Dia sebut hasil bahagi. Dia sebut terus dah tu. Hasil bahagi. Kira hasil bahagi. Macam mana kita nak kira tambah? Kita akan guna operasi Bahagi. bahagi. Okey, boleh juga dalam cerita tu dia guna frasa iaitu kongsi sama banyak. Bila jumpa perkataan kongsi sama banyak. Itu juga operasi bahagi. Okey, contoh cikgu bagi ayat cikgu. Cikgu bagi ayat yang senang. Okey, cikgu ada berapa? RM8. Okey, dengar balik. RM8 cikgu kongsi sama banyak dengan siapa yang ada dalam kelas cikgu Cari. Siapa sebut nama sorang? Tak ada, Mia? Okey, cikgu ada RM8. Cikgu bahagi duit cikgu kongsi sama banyak dengan Mia. Jadi, setiap orang akan dapat berapa ringgit? RM8 kongsi 2. Bahagi 2. RM4. Seorang akan dapat RM4. Cikgu dapat RM4. RM4. Mia dapat? RM4. RM4 sebab sama banyak. Bila bahagi cikgu pun ambil cikgu RM5. Mia RM2 sudah. Tak boleh. Bila sebut bahagi dia adalah dikongsi sama banyak. Okey, dia boleh juga guna frasa perkataan iaitu agih. Agih ni merujuk kepada operasi bahagi juga. Agih, beri sama banyak. Okey, untuk tambah dalam unit wang, perhatikan tadi, yang ini RM5,426.70. Dia ada unit untuk sen. Okey, nombor yang kedua dia tak ada unit untuk sen, betul? Betul. Okey, betul. Jadi, untuk selamat awak kena pastikan yang ini pun ada sen juga. Jadi, kalau nak jadikan dia ada sen, kita hanya letak titik sen, kemudian tambah sifar. Barulah kita boleh kira operasi tambah. Di sini, kita susun elok-elok ikut ruangan dia RM5,426. Cikgu terlebih ketah. Awak jangan buat terlebih lah. Tambah dengan RM4,381 yang ini tidak ada unit nilai sen. Okey, cikgu bagi masa 2 minit boleh? Kira terus. Boleh. Okey, kira sekarang. Boleh. Dalam buku awak terus. Cikgu nak jawapan. Nak pembalik.
Okey dah? Ada. Belum. Dah. Belum. Dah. Belum. Dah. Belum cikgu. Belum. Dah siap. Okey dah? Dah. Dengar suara cikgu. Dengar. Dengar. Okey, apa jawapan dia? 9,870. RS 9,870 RM7 70 70 sen. 70 sen. Awak dapat jawapan tu, awak pun tulis dalam ruangan kotak kosong. RS 9,870 RM7 sen. Okey, kita tengok. Boleh? Kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Siapa nak baca? Saya. Okey, buka mikrofon. Siapa? Ada 2 orang ni, saya ni. Ayat nama baca. Ada pula. Mana ni siapa yang nak membaca ni? 9 orang. Saya. Okey, kita tengok 9 orang. Soalan dia 9 orang murid cemerlang. Sekejap bagi masa kita juga. Okey. Soalan nombor 2, dia suruh cari 9 orang, kita dia 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM. RM berapa? 250. 2 orang murid, seorang tu, setiap orang tu akan dapat RM250. Kira jumlah, mereka terima. Jadi Bila kita nak tengok kira jumlah, dia ada 2 pilihan. Sama ada tambah ataupun darab, betul? Tambah ataupun darab. Tapi tadi cikgu kata kalau operasi tambah, kita nak tambah, unit dia kena sama. Kalau wang dengan wang. Okay, sekarang maklumat yang kita ada adalah orang dengan wang, betul? 200. Ada orang dengan wang, 2 benda yang berbeza. Ada orang dengan wang. Kalau tambah dia kena mesti wang dengan wang. Kalau darab kita akan guna untuk benda yang berbeza. Macam orang dengan wang. Jadi untuk soalan ini kita akan guna operasi tambah ke darab? Darab. Darab sebab dia 2 benda yang berbeza. Satu orang, satu wang. Jadi macam mana kita nak bina ayat matematik ni? RM berapa? 9. Maklumat yang kita ada. 9. RM 250. Okey, kita tahu operasi yang kita akan guna adalah operasi darab. Darab berapa? 9. Okey, darab dengan 9. Darab dengan 9 sama dengan RM berapa? Okay, jadi kita akan buat pengiraan operasi darab dalam ruangan petak yang dia beri. Boleh cikgu bagi masa. RM 250 darab dengan 9. Boleh awak kira sekarang? 1,000. Boleh. Okey, boleh. 1,250. Berapa? 1,250. 1,000. 250.
Bukan 1000. Oh, jap. Bukan 1000. Apa jawapan dia? 9. 9? Okey, kita tengok Sifar darab dengan 9. Okey, kita tengok Sifar darab dengan 9. Kita akan dapat berapa? 9. 2250. Sifar darab 9. Kosong darab 9. Oh? 9. Kosong. Mana ada 9? Okey, ingat sifar 9. Ingat sifar 9 dulu. Ingat. Baca sifar 9 dulu cikgu. Macam tak ingat je sifar 9 ni. Okey, kita tulis tepi ni sifar 9. Okey, mula dengan sifar. Mesti kena mula dengan sifar. Sifar 9. Okey, cara mudah untuk buat sifar 9. Lepas 9, kurang sikit nombor lah. 8. Kurang dari nombor 8 tu 7. Lepas tu 6. 5. 4. 3. 2. Okey, yang ni cara mudah nak bina sifar 9. Okay. Lepas awak buat daripada belakang, awak pusing balik sebelah ni. Mula daripada 8. Okay, naik 8. Betul? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cukup dah. Siap dah sifar 9. Okay, sekarang kita tulislah tepi ni. Ni cikgu tulis. Yang ini sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, kita tengok sifar 9 cikgu dah buat. Sifar, yang ini sifar. Sifar darab 9, jawapan dia? Sifar. Macam mana dapat 9? Kalau 9 tu 1 darab 9 baru kita dapat 9. 9. Okey. Ini sudah. Kita tengok nombor 5 pula. 5 darab 9. Cari jawapan dari sifar ni. 5 darab berapa? 54. Hai, tengok molek. 5 darab 9. 5. 45. Berapa? Jangan terbalik. 45. Okey, nombor 45. Kita cara nak tulis dia. 5 duduk di bawah. Okey, 5 duduk di bawah. 4 yang bahagian depan tu kena duduk atas nombor 2. Kena naik atas kawal dia. Kepala kawal dia. Tapi awak jangan buat lagi tu. Ni cikgu bagi contoh. Okey, nombor 4 tu kena duduk di atas. Saing dia. Tak boleh dah duduk atas dia. Sebab yang ini kita sudah selesai kira. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, sekarang kita nak bergerak kepada saing dia. Saing dia nombor 2 ni. Okey, yang kita nak kira 2. Cara baca dia 2 darab dengan 9. Okey, 2 darab 9 berapa jawapan dia? Tengok sifar cikgu buat dah tepi. 2 darab 9 kita akan dapat 18. 18. Okey, 18 masih lagi belum jawapan dia. 18 kena tambah dengan 22. yang di bahagian atas. 18 kena tambah dengan 4. Okey, 18 tambah 4 dapat berapa? 22. 22. Itulah nombor yang awak kena tulis. 22. Jadi jangan lupa tulis unit dia RM sebab kita kira sekarang ni unit wang. Kena ada RM. Jadi jawapan yang kita dapat adalah RM berapa? 2250. Okey, boleh? Boleh. Lengkapkan di buku awak.
Okay, kalau dah lengkap yang ini, cikgu bergerak nombor 3. Boleh ya? Boleh. Boleh. Cikgu anggap siap dah tu nombor 2. Okay, nombor 3, kita tengok sama-sama macam mana kita nak selesaikan masalah yang diberi. Okay, dia ada 2 watak di sini. Satu Aiman, satu ayah Aiman. Okay, Aiman kata, ayah, saya ni nak simpanan saya sekarang ni, duit dia ada berapa Aiman? Berapa duit Aiman ni? RM? 1,195 sen. Very good. RM 1,000, banyaknya duit Aiman. RM 1,121 ringgit 95 sen. Itu duit yang Aiman ada. Kemudian ayah dia pun kata, ayah dia kan baik hati, ambillah duit ni supaya duit Aiman tu jadi 1,000 RM berapa? 1,500. 1,500. Maksudnya di sini ayah dia tambah lagi duit, bagi balik ke Aiman. Suruh jadi 1,500. Contohlah. Okay, cikgu ada RM2. Okay, cikgu ada RM2. Kemudian awak kena tolong cikgu cukupkan duit cikgu kepada RM5. Awak kena tambah berapa lagi kepada cikgu? RM3. Macam mana kita dapat RM3? Cara mudah dia, RM5 yang kita nak cukup, kita kena tolak dengan duit yang cikgu ada. Cikgu ada tadi RM2, betul? Betul. Jadi cikgu kena ambil nombor RM5 tu, tolak dengan RM2. Jadi ada lagi duit yang cikgu kena ambil daripada awak pinjam. Lagi RM3. Lagi RM3. Sama juga dengan keadaan sekarang ni. Aiman nak pinjam duit dengan ayah dia, nak cukupkan 1,500. Jadi kita akan guna operasi apa tadi? Sama dengan keadaan cikgu buat tadi. Tambah ke tolak? Tadi cikgu ada, cikgu nak cukupkan RM5. Cikgu kena tolak. Tolak. Tengok tangan cikgu ada RM5. Kemudian cikgu nak cari berapa ringgit lagi cikgu nak cukup RM5. Cikgu tutup ni. Tambah ke tolak kalau tutup jari? Tambah. Tolak. Tolak. Jadi kita buat ayat matematik RM 1,500. Okay, terus kita letakkan titik untuk sen sifar sebab dekat duit Aiman tu ada unit untuk sen. RM1,121.95. Okay, kita kena guna operasi tolak. Okay, sekarang cikgu bagi masa 2 minit, awak kira dulu. Boleh. 2 minit. Dah. Belum. Dah. Cikgu pun dah ni. Okey, jawapan dia adalah RM 378 okey. sen. 5 sen. 5 sen. Ada dapat jawapan selain daripada tu? Okay, kita tengok sama-sama. Okey, bermula dari belakang. Sifar tolak 5. Sifar tak boleh tolak 5. Kita akan buat apa? Pinjam dengan orang tepi dia. Tapi orang tepi dia semua kepala botak. Kecuali kecuali siapa?
5. Jadi kita kena pinjam dengan 5. Bila pinjam dengan 5, tinggal lagi 4. Lepas tu bawa lah satu demi satu awak jadikan ni 10. Tapi kebiasaannya sebab tempat ujung ni kita nak pergi, kalau kita nak kira cepat, kita terus gantikan dengan nombor 9. Nombor 9. Ganti terus dengan nombor 9 sampailah ke tempat yang kita nak tuju, baru kita jadikan dia 10. Boleh? Okey, kemudian barulah kita kira. 10 tolak 5 kita akan dapat 5. 9 tolak 9. Sifar. 9 tolak 1. 8. Very good. 9 tolak 2. 7. 4 tolak 1. 3. 3. Okay, jadi 1 tolak 1 ni sifar lah. Kalau sifar perlu tu tulislah di bahagian hadapan, tak payah tulis. Jadi jawapan yang kita peroleh sama, iaitu 300 RM, RM378.5. Okay, kita nak tengok soalan nombor 4. Okay, untuk soalan nombor 4, cikgu akan bagi ayat matematik, kemudian awak kira nanti. Okay, kita nak bincang ayat matematik sahaja. Okay, yang diberi pada kita Encik Kumar. Encik Kumar membayar RM 10 apa ni? 10,000. Very good. RM 10,000 kepada 8 orang pekerja. Sambilan yang menerima upah yang sama banyak. Okey, kata kunci dia bayar 10,000 ni, dia bagi 10,000 ni kepada 8 orang pekerja dia. Sama banyak. Kali. Bila ada perkataan sama banyak, kita akan guna operasi apa? Tambah. Bahagi. Kita bahagi duit orang sama banyak. Operasi apa? Bahagi. Operasi bahagi. Okay, jadi operasi bahagi kita tengok nombor ribu bahagi dengan berapa orang dia bagi tadi pekerja dia ada? 10,000. Bahagi dengan berapa orang? 8 orang. Bahagi dengan 8 orang. Dia buat sisi 8 pula. Okay, untuk bahagi ni tadi cikgu kata cikgu nak suruh kira sekali dengan cikgu terus lah. Boleh lah? Kira terus dengan cikgu lah? Okay, RM 10,000. Untuk operasi bahagi kita buat bentuk lazim bahagi. Bahagi dengan 8. Okay, nak bahagi dengan 8 buatlah dulu lebih ni sifil 8. Ingat tak sifil 8? Ingat. Very good. Okay, kalau ingat 1 bagi 8 boleh tak? Sekejap. Buat dulu sifil. Okey, mana? Yang 10,000 tu. Nak kira jap. Lagi 2 minit. 2 minit. 1,250. Ni sifil 8 je, aku tolong buat. Okey, jawapan awak? 1,250. RM 1,250. Betul dah jawapan tu. Okey, yang lain? Boleh? Tubik dah jawapan 1,250 tu? Boleh. Kalau boleh cikgu tak saya tunjuk. Kalau tak boleh cikgu nak tunjuk. Boleh. Boleh. Laju. Boleh cikgu tulis. Tak boleh. Okey, kalau tak boleh kita tengok sama-sama. Tak ada masalah. Okey, untuk operasi bahagi ingat mula kalau operasi bahagi dia lain daripada yang lain, kita kena mula daripada bahagian hadapan, nombor depan. Kalau operasi lain kita mula daripada belakang, betul?
Tambah tolak darab semua kita mula daripada belakang. Kalau operasi bahagi kena mula dari hadapan. Okey, nombor pertama yang awak nampak nombor apa ni? 1. 1. Okey, 1 ada tak dalam sifil 8? Ada. Ada. Kena tengok daripada belakang ni. Kalau bahagi kena tengok sini. Lip belakang dia. Ada tak nombor 1? Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, terus kita buka lagi satu nombor sebelah dia. Okey, nombor sebelah dia adalah sifar. Jadi bila kita buka nombor sebelah dia, kita kena baca dua-dua nombor ni sebagai 10. 10. 10. Okey, sekarang kita tengok. Nak ambil Okey, ada tak 10 pada bahagian belakang ni? Tak ada. Tak ada. Yang dekat dengan 10 adalah berapa? Ambil yang kurang. 8. Ya, ambil yang kurang. Nak ambil siapa? 8. Very good. Kita akan ambil lah 8. Okey, 8. Dia sign dengan nombor berapa ni? 1. Okey. Very good. Nombor 1 tu kena duduk atas ini. Atas garis set. Nombor 8 tu kena duduk bawah. Okey. Kemudian barulah kita kira. Kita kena selesai dulu tolak. 10 tolak 8 kita dapat? 10 tolak 8. 7. 10 tolak 8. 10 tolak 8 2. 2. Mana ada 7? 10 tolak 10 tolak 3 baru 7. Okey, kita akan dapat 2. Belum lagi selesai. Kita gerak lagi nombor belakang dia. Tadi kita buka dah sini. Okey, nombor seterusnya. Nombor berapa ni? Sifar. Untuk bahagi nombor belakang dia, kita kena turunkan juga lagi. Sampailah habis nombor belakang kita turun. Okey, nombor yang baru kita nak cari adalah nombor 20. Okey, nombor 20 ni kita nak cari pada bahagian belakang ni. Jangan cari kat depan, cari belakang. Okey, ada tak 20? Ada. Tak ada. Kita nak ambil yang mana yang terdekat dengan 20? 16. Kurang. Okey, kita akan ambil 16. Ingat cikgu kata nombor pasangan dia di depan kena duduk di atas. Jadi atas naik 2. Yang di bawah adalah nombor 16. Boleh setakat tu? Boleh. Okey, sekarang kita nak selesaikan, nak tolak ni. 6 dapat tak? Sifar tolak 6 boleh? Boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh kita kena pinjam. Pinjam dengan siapa? Okey, 2. Kita pinjam 2. 2 jadi 1 je. Okey, bawa sini 1 kat nombor sifar. Jadikan dia 10. Okey, sekarang 10 tolak 6. Boleh dah 10 tolak 6? Boleh. Ada 10 tutup 6. Tinggal berapa? 4. Very good. 4. Jadi yang di hadapan ni 1 tolak 1. Mestilah tahu sifar. Okey, perhatikan balik nombor bahagian atas ni. Ada lagi yang tak turun. Nombor berapa pula ni? Kena turunkan lagi sifar. Tak habis lagi nombor dia. Okey, bila kita turunkan sifar, nombor baru yang kita kena cari dalam sifil 8 adalah nombor berapa? Duk pusing-pusing dah cikgu tunjuk ni. Okey, nombor 40. Okey, ada tak dalam sifil 8 nombor 40? Ada. Cantik. Ada terus. Okey, kita pun letak bawah ni 40. Atas dia pasangan dia adalah 5 kena duduk di atas. 40 duduk di bawah, kemudian kita tolak. Tolak sifar, Sifar, very good. 4 tolak 4. Okey, sifar. Tapi perhati dulu, tengok molek-molek. Cikgu kata kena pastikan semua nombor diturunkan. Okey, nombor apa lagi yang tinggal belakang ni? Kena buat turun lagi sifar. Kemudian kita kena baca nombor yang ada ni. Nombor apa ni tinggal ni?
Sifar. Jadi okey, bila kita tahu sifar, cuba cari dari sifar 8. Mana sifar? Ada tak? Ada. Ada. Mesti sign right dia pun sifar. Jadi sifar di atas, bawah pun sifar. Oh loh, sifar tolak sifar tak payah. Mesti dah keluar. Sifar. Jadi jawapan kita RM 1,250. Untuk operasi bahagi jawapan dia duduk di atas. Boleh? Boleh. Kalau soalan lain, operasi lain, jawapan dia di bawah. Okay, cikgu bergerak nombor 5. Nombor 5, soalan dia Encik Lee. Encik Lee ada RM 500. Encik Lee ni kaya ni, RM 500 duit dia. Dia nak beli sehelai jaket. Sehelai jaket harga dia RM? RM RM239.50. Kemudian dia nak beli juga. Oh, kaya sungguh. Dia nak beli jam tangan pula satu ni. Jam tangan ni harga berapa? 240 sen. Dia bunyi dah Kelantan. 240 ya. Kena sebut betul. RM RM240.40. Jangan biasakan nanti bila dia awak tulis dalam perkataan, awak pun tulislah dengan penuh semangatnya. Ejaan tu dah. 240 ya. Ubik bahasa Kelantan. Salah kalau matematik. Kena lengkap RM RM240. Kena biasakan RM240.40 sen. Kalau dengan cikgu pergi beli keteng tak apa. Oh ya iya. Dalam tulis matematik jangan biasakan. Okey, sekarang dia ada RM500. Dia beli. Bila dia beli, duit ni makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Bila makin sikit automatik kita akan tahu operasi dia apa? Tolak. Very good. Tolak. Jadi macam mana kita nak buat ayat matematik? Kita pun tulis RM. Duit dia ada RM 500. 500 ni dia tak ada sen, betul ke belakang dia? Tak ada. Kita kena tulis siap-siap sen sebabnya dalam dia nak beli tu harga dia ada sen. Kalau awak tak tulis sen nanti awak nak susun, awak salah. Jadi kita kena letakkan sen, tambah dah 2 sifar. Tambah 2 sifar saja. Jadi tolak dengan harga jaket RM239.50. Tolak lagi dengan harga jam tangan RM240.40. Barulah kita dapat jawapan dia RM berapa lagi baki yang ada oleh Encik Lee. Boleh? Okey, yang ni cikgu nak suruh awak salin ayat matematik je. Nanti awak kira sendiri tepi ni. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu bagi masa nanti awak buat sendiri lagi. Okey. Salin ayat matematik je saja dari kotak tu. Okay, cikgu nak bergerak terus pada soalan nombor 6. Yang ini cikgu tinggalkan awak kena kira sendiri. Cikgu bagilah jawapan untuk soalan nombor 5. Awak kira, awak kena pastikan dapat RM 50 RM20 tak dah. RM 20 10 sen. Tu jawapan dia. Cuba nanti awak kira, pastikan jawapan akhir dia di sini adalah RM 20 10 sen. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nak nombor terakhir sekali nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, nampak? Nampak. Okay, very good. Okay, nombor 6, soalan dia jadual. Dia bagi dalam bentuk jadual. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Okay, mangsa bencana alam hari Sabtu dia dapat kutipan hasil derma pada hari Sabtu dia perolehi RM 3 apa? 3
RM3. 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 127 ringgit RM90 Okey, itu hari Sabtu yang dia dapat. Hari Ahad pula dia tak bagi nilai terus kepada awak. Dia bagi dalam bentuk ayat. Dia nak suruh awak kira. Kurang. Kata kunci dia kurang. Okey, bila kurang, operasi apa yang nak kita guna? Tolak. Nilai yang makin berkurang. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Kita nak guna tolak yang ini. Kita nak tahu duit berapa pada hari Ahad, kita kena tolak. Jadi kurang dia berapa? 500. RM564.50. 50 sen. Jadi yang pertama kita kena cari kutipan untuk hari Ahad. Hari Sabtu tak apa. Hari Sabtu kita tahu dah duit dia ada berapa. Hari Ahad yang kita tak tahu. Jadi tak tahu tu kita kena guna operasi tolak. Cikgu tulis di sini terus. Tolak dengan RM RM564.20. Okey, bila awak kira, awak akan dapat nilai untuk hari Ahad sahaja. Boleh? Boleh. Yang tu untuk hari Ahad. Tapi soalan dia bukan suruh awak cari hari Ahad. Ada lagi sambungan dia. Dia suruh kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari. Dia nak kira jumlah untuk dua-dua hari tu. Kalau kita kira yang pertama tadi, bila kita kira dan selesai, kita akan dapat nilai untuk hari Ahad sahaja. Jadi kalau kita nak dapatkan dua-dua hari, kita kena tambah lagi dengan 3,000 iaitu hari Sabtu. RM3,127.90. Kena tambah. Bila awak kira tolak nanti, awak akan dapat nilai. Awak kena tambah balik dengan RM3,127.90. Boleh? Apa dia? Boleh? Boleh. Okey, salin dulu pengiraan ni tepi ni. Dalam buku awak. Ya. Okey, untuk dua soalan tu cikgu nak awak kira sendiri, kemudian dapatkan jawapan. Siap jawapan pengiraan awak boleh hantar gambar pada cikgu. Boleh? Boleh. Awak kira sendiri. Cikgu tak usah ayat lah jawapan dia. Okey, sampai situ saja kita belajar. Sebelum tu ada soalan apa-apa nak tanya cikgu tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada sebelum kita tamatkan kelas kita, terlupa tak ada cikgu? Ayah sahabat kita siapa sayang kita? Yang tak ada? Amirul Aidil. Aidil. Abah. Nama siapa sayang kita? Amirul Aidil. Amirul Aidil. Okey, cikgu nak awak tanda tangan dan kita sedekahkan Al-Fatihah pada ayah Aidil. Boleh? Tanda tangan sama-sama. Sedekah Al-Fatihah pada ayah Aidil. Saya baca sendiri. Boleh? Boleh. Ayah Aidil meninggal malam. Niat sedekah kepada ayah dia. Moga-moga arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang baik.
Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti hari apa kita ada kelas? Hari Rabu.